Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita kesambung perkara yang ke-82 untuk kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara yang ke-82 iaitu manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seperti yang kita maklum sebab di sini dia tidak sebut, dia asalnya kalimah ni. Kalau dulu zaman Arab jahiliah dulu, perkataan dakwah ni, dia perkataan itu digunakan untuk kita kata pelawaan kita terhadap seorang untuk makan. Kita jemput orang untuk majlis kenduri ke majlis makan, itu dia panggil dakwah. Itu asal kalimah itu. Kemudian bila Nabi SAW jadi Nabi, dilantik jadi Nabi, perkataan itu diberi nilai tambah. Bukan sekadar ajak makan. Kalau ajak makan tu untuk sekadar fizikal, dia ajak juga untuk makanan rohani itu, iaitu dari sudut kehidupan beragama, ajak supaya manusia mentauhidkan Allah. Jadi apa ni maksud mengajak tu tetap ada. Cuma kalau sebelum ni ajak makan, ajak ke majlis kenduri, tetapi bila Al-Quran ataupun kita kata wahyu guna kalimah dakwah itu, dia guna untuk mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah. Jadi dakwah yakni mengajak manusia ke jalan Allah, yakni mengikut agama Allah, iaitu mengajak manusia beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya, dengan membenarkan apa yang mereka ceritakan kepada manusia, mentaati mereka, iaitu para rasul itu, mengucapkan 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah bila seorang itu mampu. Itu kita sebut sebagai rukun Islam. Ini asal lah. Sebab tu dia tajuk ini kita baca saja untuk sebagai tazkirah diri kita sendiri, sebagai peringatan. Kalau kita duduk mengaji mana-mana tak faham, ni sebenarnya hakikat sebenarnya. Jadi ini termasuk rukun Islam lah. Begitu juga manusia supaya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, iaitu hari manusia dibangkit sesudah mati, hari yang kekal itu, beriman kepada qada ataupun qadar yang baik dan yang buruk, serta mengajak manusia untuk beribadat hanya kepada Allah semata-mata. Seolah-olah bila kita beribadat tu, seolah-olah ia melihatnya. Mana seseorang yang beribadat tu, dia nampak Allah. Seolah-olah, bukan sengerti. Kalau nampak sengerti sesak. Seolah-olahnya. Ataupun kalau dia tidak boleh bayangkan begitu dalam minda dia kena yakinlah Allah sentiasa melihat dia. Kedua-dua tu akan jadi molek hidup manusia. Itulah tazkirah yang paling besar dia. Teringat semua Allah duduk tengok dia. Orang yang sentiasa lahir hadir dalam minda dia begitu, sebenarnya kita kata minimum lah kesalahan dia. Kalau dia ada buat salah pun tidaklah banyak. Dan untuk buat kesalahan besar itu, yang dikitakan sebagai dosa besar tu, sukar lah. Itu keadaan itu kan. Jadi setengah-setengah ulama dia buat pendetailan. Bila sebut ikhlas tu, dia akan sebut selagi, takut silap faham. Maknanya bila kita hendak melakukan ibadat kepada Allah dengan ikhlas, sebelum itu kita kena pastikan ibadat itu benar-benar datang daripada Nabi SAW.
Tu kalau niat saja dia tak cukup. Ramai orang yang melakukan perkara ibadat dalam keadaan tidak tepat, tapi niat dia ikhlas. Tak boleh kena dua-dua tu serentak. Niat ikhlas dan tepat dari segi pengamalan itu. Jadi yang dikatakan dakwah adalah mengajak manusia supaya mereka mengamalkan rukun Islam dengan betul. Supaya mereka percaya kepada rukun iman dan juga melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, melarang daripada berbuat syirik, dan mengajak umat Islam untuk betul-betul meneladani cara hidup Rasulullah SAW dan melarang daripada melakukan bid'ah. Mengajak manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat dengan mengikuti cara hidup Rasulullah dan juga cara hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dakwah di jalan Allah merupakan sebesar-besar ketaatan kepada Allah. Dan perkara yang paling baik adalah mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal dengannya. Seperti mana Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perbuatannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal salih, yakni kebaikan, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim," yakni orang yang sentiasa menyerah diri kepada Allah. Cuma di sini sebagai peringatan, sebagai peringatan. Sebelum ni pun dia ada sebut, cuma ni untuk lebih mudah lah. Jadi bila kita sebut dakwah ni, setengah-setengah ulama ni dia kadang-kadang metod ulama ni berdasar pada ijtihad mereka. Kadang-kadang mereka sebut dia punya dakwah ni, ni sebut gini, ni sebut gini. Ni anak nak ambil ni hak paling mudah. Bila sebut dakwah ni, dia ada dua. Ni salah satu pembahagian. Dakwah dalam bentuk ucapan, nasihat, bercakap, ataupun kita tampilkan ucapan yang baik depan dia. Kalau dia kecek tak molek, kita senyap. Maknanya kita guna dalam bentuk percakapan dengan olahan yang betul sehingga menarik perhatian dia. Manusia akan jadi mikir juga. Yang keduanya, dakwah dalam bentuk menzahirkan sunnah dalam masyarakat. Menzahirkan sunnah. Maknanya kita amal sebab sunnah ni tidak zahir, tidak muncul dalam masyarakat tanpa diamal oleh umat Islam. Jadi maknanya sunnah itu akan terpendam. Jadi kena amal. Kalau kita belajar ni lah. Sunnah ni maknanya cara hidup lah. Semua segi, semua sudut. Baik, cuba kita tengok student. Dakwah yang hak wajib dengan ilmu syariat. Mesti bila kita sebut dakwah yang hak, dia wajib berlandaskan kepada ilmu syar'i. Sesungguhnya orang yang memperhatikan perjalanan para ulama ahlul hadis pada masa-masa yang lampau, dia akan melihat bahawa mereka mengikuti metod yang sama di dalam berdakwah menuju Allah di atas cahaya dan basirah. Basirah itu mana ilmu. Dan juga keyakinan, yakni hujjah itu. Seperti mana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, basirah, dengan yakin. Makna dengan ilmu, dengan pemahaman. Sebab tu Islam ni dibawa dengan cara kita kata maklumat. Islam ni diperkenalkan dalam bentuk maklumat. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang syirik. Mana ilmu ni sangat penting lah. Ilmu ni sangat penting. Jadi yang dimaksudkan ala basiratin itu dia lebih menjurus kepada kefahaman. Dan kefahaman itu dia berkait dengan ilmu. Jadi dibuat kesimpulan bahawa metod dakwah ni dia bermula dengan ilmu, belajar dan mengajar. Kerana sesungguhnya apabila dakwah menuju Allah merupakan kedudukan yang paling mulia dan utama bagi seseorang hamba, maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dan ilmu ni dia tak erat dengan seorang guru.
Sebab kita ni bukan Nabi. Kalau Nabi tak apa, atas dia seorang apa ada dah. Tapi kalau ustaz, ulama, dia kena ramah. Kalau ustaz ni salah, ustaz lain tu lebih betul. Lepas tu percambahan ilmu, cara berfikir ilmu Islam ni dia sebenarnya dia adalah cara berfikir juga. Jadi kita akan dapat banyak kebaikan kalau guru kita ramai. Itu mesti dah. Maka hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seseorang boleh berdakwah, dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, wajib ilmu itu dicapai sampai peringkat maksimal lah. Sampai peringkat maksimal. Sebab tu kalau kita duk ngaji ni sebenarnya masih ilmu peringkat awal, peringkat bawah lagi. Kalau sedap sungguh kalau kita ngaji ni, dia panggil ilmu alat itu. Yang mana bila kita boleh hak tu, sampai kita boleh SSD maklumat dalam kita Arab. Kalau hak tu kalau nak buat hak tu dia kena susun molek lah. Boleh. Sebabnya pengalaman kita tengok kalau di setengah-setengah negara tu, pengalaman guru kita sendiri kalau di India tu, dia ada pengajian gitu. Kadang-kadang orang kerja mekanik ya, malam ngaji. Alim boleh baca kitab. DSM ada seorang. Dia ni asalnya pendidikan sains lah. Lepas tu dia masa dia kerja di ISM tu, mula kerja dia mula ngaji pun ada hari Jumaat, hari Minggu dia Kelantan lah, hari Minggu dia pergi ngaji. Lepas tu malam dia cari beberapa ustaz, dan dia pernah belajar sekali dengan Maulana. Dan masa kita ngaji tu dia boleh dah lah, dia boleh baca kitab dah. Dia mengaji, misalnya contoh kalau ada guru hak pandai, dia minta nak ngaji rumah gitu ya, boleh. Bila dia sampai ke peringkat habis dia ngaji tu, padahal dia kerja, dia pun berhenti kerja saya. Dia pergi ngajar di madrasah, ngajar kita. Boleh. Boleh. Kalau di Mesir misalnya, Pokok Ikhwan misalnya. Kadang-kadang doktor, engineer, tiba-tiba alim, boleh baca kitab. Siapa boleh ngajar? Mana dia ngaji bukan ngaji hadis saja, dia ngaji dalam bentuk usul. Dia ngaji dalam bentuk usul. Usul fiqh, usul hadis, bahasa Arab dia ngaji. Dia boleh. Ilmu ni dia tak kira. Asal ngaji kena cara, insya-Allah boleh. Tu. Jadi untuk sampai ke tahap maksimal tu lah. Jadi mungkin ni kita kata tidak sesuai dengan semua orang, tetapi bagi orang yang nak sampai tahap tinggi, Allah akan beri kalau dia usaha. Tu keyakinan kita lah. Tak kira siapa lah tu. Jadi syarat seorang berdakwah wajib berilmu dan faham tentang ilmu syariat ini. Ilmu syariat. Kalau kita tengok dalam kitab bab dakwah ni, dia tak ada sebut tentang ilmu apa ni? Ilmu makrifat tu. Ilmu isi ke tak ada. Ilmu syariat. Bahkan sebenarnya bila sebut ilmu syariat adalah istilah, dia termasuk ilmu akidah. Tu syariat juga tu. Dia suruh agama, kita suruh ngaji 3 prinsip, 3 panggil pembahagi besar: akidah, syariat dan juga akhlak. Jadi bila kata ngaji syariat, sebenarnya dia termasuk dah tu. Termasuk dah syariat. Mana disyariatkan kepada kita belajar tentang tauhid dan juga lawan kepada tauhid, hak kita sebut sebagai syirik. Cumanya ilmu tu sendiri dipanggil ilmu akidah atau ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Tu ya. Lepas tu ngaji lagu mana? Mula-mula sekali kita kena ngaji cara sahabat menggunakan Quran dan hadis tu. Lepas tu kita nak ceburi metod lain, kita nak belajar ni. Sebenarnya belajar syairah habis dengan Maulana. Pas tahu mana tu kalau nak ngajar kena belik pula kita tu. Sebab kita pun tak pernah mengajar tu. Tapi ngajilah, sebab Tok Guru anak kata, dia kata kena tahu. Ngaji tu asal. Bukan kata kalau Allah ni tu banyak dia tambah tu. Hak asal. Tu hak Abu Hasan Syari sendiri lah. Lepas tu campur dengan Abu Mansur itu. Tu. Baik. Jadi metod ilmiah ini dibangunkan di atas 3 prinsip, 3 dasar. Yang pertama sekali ilmu, iaitu mengetahui dengan hak, dengan benar. Tidak ada yang lebih benar melainkan wahyu. Kita ngaji tu. Yang kedua, mana dakwah menuju kebenaran, mengajak manusia kepada kebenaran. Kena ajak. Bila kita belajar ni kena ada usaha memahamkan orang lain, ajak orang lain supaya betul-betul ikut sunnah tu dalam apa sajalah. Bukan bab semaya saja, bukan bab ngatik, bukan bab selawat saja, dalam semua perkara. Cara berfikir, sebab tu dia ada kitab khusus pula bagaimana cara sahabat berfikir.
Sebenarnya kalau kita belajar Quran, belajar hadis, kita akan dapat semua tu. Ya. Yang ketiga, teguh dan istiqamah di atas kebenaran. Kalau ada dua tadi, ilmu ada aja orang, tetapi cila-cila aja kadang-kadang ada mana tidak istiqamah, tak jadi juga. Sebab istiqamah tu dia ada kelebihan dia. Dan nilai sesuatu amalan tu kita dapat kelebihan dia kalau istiqamah. Gapo-gapo begitulah. Sebab kita kata makan obat kalau tidak istiqamah tak jadi, walaupun obat 1000 sebutir pun kita tak. Apa tu tak dengar doktor ayat. Tak dengar. Jadi kalau doktor dalam konteks agama ni kat Nabi lah. Nabi tu gapo-gapo kena rujuk pada dia. Dia buat lagu mana, jangan duk timbuk kursi. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Tuhan yang mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, supaya terserlah hak benar tu. Tu tujuan dianya. Atau rasul, atau kita disokong oleh prinsip-prinsip nubuah, misalnya maksum, tak tersalah dalam bab menyampaikan wahyu, tak mungkin tersalah. Siapa dia ada kata Nabi pernah tersalah dalam menyampaikan wahyu, kafir itu. Sebab apa? Sebab maksum tu lah. Nabi boleh ada lupa perkara-perkara dunia, bukan berkait dengan agama, bukan berkait dengan syariat. Tu boleh berlaku. Nabi tak ingat, boleh berlaku. Tapi nak kata tersalah menyampaikan ilmu agama, itu bercanggah dengan usul nubuah. Maksum ni termasuk usul tu. Kalau kita bui maksum kepada orang lain, boleh terjejah iman kita. Cumanya manusia ni kadang-kadang setengah orang tu, cara dia nak menyesatkan orang itu, dia menimbulkan kepercayaan peringkat melampau, hak kita panggil ta'assub itu. Tu sebenarnya nak pergi ke arah tu lah tu. Dia nak pergi ke arah supaya dia tu dianggap masuk oleh anak murid dia. Sebab tu tak boleh. Tak boleh. Kita dengan, kalau kita ada anak murid, jangan sekali-kali kita buat tindakan sehingga anak murid kita kata kita ni betul sama. Tak boleh gitu. Dia jadi salah tu. Banyak perkara tu, perkara yang negatif akan timbul tu. Jadi daripada ayat ni jelas bahawa Allah telah mengutuskan Rasul untuk bil huda. Kalau orang ngaji bahasa Arab, arsala bi, ba tu dia panggil harah ja asli, dia ada tempat takluk dia. Tempat takluk dia arsala. Kalau kita tidak ada ba, Allah telah mengutuskan Rasulnya. Tapi bila bi ada bi tu, mengutuskan Rasulnya dengan membawa. Dengan membawa tu dia panggil ba itu. Ba tu. Jadi ada tu makna tu. Membawa ada hudan, petunjuk dan agama yang benar. Yang dimaksudkan al-huda ialah ilmu yang bermanfaat. Petunjuk tu mana? Huda tu petunjuk tu mana? Ilmu yang bermanfaat. Dan juga dinul haqq. Agama yang benar pula ialah amal soleh. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata, kalau orang tanya apa maksud ibadat, apa ni? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan. Jadi gapo dia orang panggil ibadat tu? Ni yang terbaik bagi anak. Ibadat ni kita melakukan sesuatu yang Allah redha, yang Allah suka. Allah redha. Tak kira apa saja. Dan tarikh itu dia sudah termasuk ibadat yang khusus dan ibadat yang umum. Kita minum air, kita pakai baju, kita ikut sunnah Nabi, kita akan dapat redha Allah, akan dapat mahabbatullah. Apa tu? Sebab kita ikut Nabi dia, kita ikut Rasul dia. Jadi minum air pun dapat redha dia. Itu maknanya, jadi minum air itu perkara biasa. Kambing pun minum, orang kafir pun minum air. Tapi bila kita minum dengan cara Nabi, dia jadi boleh pahala, dapat redha, jadi ibadat. Mana boleh pahala? Itu kelebihan agama. Hak tu dia panggil ibadat umum. Hak ibadat khusus baca Quran, dia tentu ibadat. Tetapi kena buat cara Nabi juga. Kena buat cara Nabi juga. Allah Azza wa Jalla mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran. Ataupun ana begini sebut boleh. Jadi Nabi ni, salah satu sebab Nabi turun ni, selain daripada nak mengajar kebenaran, dia juga nak mengajar hak batil tu macam mana. Supaya kita boleh buat beza hak yang mana, batil tu yang mana.
Syirik tu yang mana, tauhid tu yang mana. Ibadat tu hak mana, adat tu hak mana. Biar kita boleh beza. Selagi tak boleh beza tu, akan jadi bermasalah kita. Menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum dan berita yang datang daripada Allah, memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh dan jasad. Nabi SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya untuk hati dan juga untuk jasad fizikal, dunia dan akhirat. Jadi sini dia sebut adab. Jadi kalau kita tanya kita, adab ni apa maksud adab? Adab ni apa maksud? Ni saja nak setuh sini lah, sebab teringat dalam syarah. Kebanyakan ulama mengatakan adab, bila sebut adab, sama ada dalam Quran ke dalam hadis sebut adab, dia perkataan itu dia lebih menjurus kepada mempamerkan, orang panggil perbuatan baik, sehingga orang jadi ikut, kita boleh pahala. Sebab kalau perbuatan tak baik, kalau orang ikut, kita tak boleh pahala, kita boleh dosa. Dia sifat amalan baik, kalau orang ikut, kita boleh pahala. Tutung kita tu, tutung tu tak ugi sikit abu. Baik, bahagian B, Ahlus Sunnah berdakwah, yakni mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Seperti mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa dia hikmah tu? Selepas ni dia sebutlah bawah tu, dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kalau ada tak kena, kita bantah dengan baik. Tak boleh kita diamkan perkara tak benar, tapi kita bantah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat yang mulia ini adalah merupakan asas, adalah asas yang mengajarkan, ataupun ayat ini ayat prinsip ataupun ayat asas yang mengajarkan jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan berdakwah kepada para da'i. Kerana sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada para hamba-Nya melalui kitabnya yang dia turunkan dan dengan penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang di dalamnya terdapat penerangan untuk akal mereka, kesucian jiwa, hak kita panggil tazkiyatun nafs tu, dan juga kelurusan perbuatan mereka, akhlak itulah, akal mereka. Sebab akal ni kalau tidak dijaga, dia mikir pelik-pelik. Sebab kalau kita dengar Quran dengan hadis, kita boleh tahu akal manusia ni dia ada kecenderungan dia. Kecenderungan dia nak mengagungkan sesuatu. Dia ada tu, asal kejadian dia. Sebab tu kalau tidak diberikan, orang panggil tunjuk ajar dengan cara wahyu, ikut-ikut dia akan puja. Ikut dia jumpa dia rasa hebat, dia puja. Dia rasa ni. Gitu. Tambah-tambah orang kampung nak tunggu ada yang sesat. Tak ada tak apa, ada kena selalu. Itu masyarakat awam. Sebab tu tanggungjawab kita ni, dia kena kecek. Kita ni kecek banyak. Kecek tu kecek gani. Kena pastikan kalau kita kecek tu kena ada unsur kita selit perkara yang bersifat akhirat. Jangan dunia saja kecek. Tak boleh gitu. Rugi kita walaupun bab nega. Misalnya kita kata, macam bila kita kecek bab mesyuarat ke apa, kita doalah mudah-mudahan kita rancang ni Allah beri kejayaan. Sebab atas Allah belaka cerdik taman kita kadang kita sebut gitu, maknanya kita nak duk baca lama ni, duk baca mana seolah nampak macam zahir tu, baca zahir, sebab zahir. Puk selit sikit, mudah-mudahan Allah beri kejayaan kepada kita. Enggak atas Allah belaka kita kata. Tak apa dah gitu. Pada dah. Orang pun ingat semula Tuhan. Itu tujuan dia. Gapo-gapo kita kecek apa guna lagu tu lah. Itu cara agama. Dia tidak tolak dunia, cuma dia kaitkan dengan akhirat. Cara nak kait itulah Nabi ajar. Kalau Nabi tak ajar, kait jadi tak kena.
habis. Nah, akhir sekali berhenti kerja. Bapa kena akhirat. Tu tak boleh gitu. Ada berhenti kerja. Nak nyanyi. Berhenti kerja. Apa? Kerana nak akhirat berhenti kerja. Lepas tu susah lagi jual kuih. Jerit bini dia. Bini dia duk ayat kamu anak. Mengadu lah. Muka dia ni muda lagi. Lakinya gong lah. Dia gong tu bukan bahasa keji tu. Bukan maki tu. Gong ni nak ayatnya pesing manusia. Setengah mikir tu tak kena Kelantan panggil gong. Berhenti kerja. Padahal dengan kerja tu ibadat atau apa tu gitu silap kita tak silap gitu. Maknanya kita kerja gapo walaupun nampak tidak ustaz pun dia tetap boleh naik tinggi dalam agama. Sahabat-sahabat Nabi tak ada ustaz serabut pun. No. Cuma tinggi pada ustaz. No. Baik, seterusnya Allah telah menamakan syariat itu dengan sabil, jalan. Rupanya dalam ayat ni ila sabili rabbik. Sabil itu maknanya jalan. Syariat lah. Sabili rabbik, jalan Tuhan kau, mana syariat Allah. Jadi Allah telah menamakan syariat Allah itu dengan jalan. Tujuan apa? Supaya mereka tetap konsisten, istiqamah dalam seluruh kita kata fasa-fasa perjalanan dalam kehidupan ni. Bak-bak gapo dia pun tak kira lah. Bak dia pun mesti ada agama di situ. Hati-hati kena ingat, ini anak nak guna bahasa paling mudah. Kalau dalam setiap kehidupan kita tidak letak nilai agama, dia saja situ batu. Misalnya kita jual gawe pisang. Jual gawe pisang semua orang jual. Hak jahil, hak tak maya, orang tidak Islam. Tapi lagu mana kita nak letak agama situ? Kena sebab kita ngaji cari yang halal, baca bismillah waktu berdoa, lepas tu jaga dia panggil husnul mujamalah dalam hadis bu. Orang panggil ni bahasa kita husnul mujamalah gitu, mesra pelanggan. Biar kita mesra. Kau mari assalamualaikum nak bagi contoh. Maknanya kita jaga tu. Adil, tidak ada darat, tidak ada penipu. Kita jaga tu. Dia jadi ibadat, dia jadi boleh pahala. Tu orang panggil kita menaik taraf hidup kita tu dengan amal agama dalam setiap perbuatan kita. Orang duduk cedung, duduk nanam padi apa tu, kalau dia faham agama boleh pahala tu. Sebab agama dia ada mana-mana. Masa bila air ada lagi agama. Siapa begitu sekali. Sehingga orang kafir pun pernah kagum dengan sahabat Nabi. Dia kata Allah, dia kata saimu tu aku masuk bila air pun ajar lagi cara. Siapa dia kata gitu? Ayatnya Islam ni ada di mana-mana pun. Jadi kalau kita tak guna rugi sebab peruntukan itu untuk kebaikan kita. Baik, seterusnya. Inilah anak sebut itulah maksud jalan tu. Mana Allah menamakan syariat itu sebagai jalan. Atas kita ke tak ada jalan, masalah kita. Jalan rosak sikit pun susah dah. Tu Baik. Jadi disebut syariat sebagai jalan itu secara tafaul, sempena baik, dengan harapan jalan itu boleh menghantarkan mereka kepada puncak destinasi yang mereka cita-citakan. Apa dia? Sa'adah fid dunya wal akhirah. Nak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu cita-cita kita. Hak paling besarnya akhirat, dan hak itulah masa depan kita yang sebenar. Dan Allah Subhanahu wa taala rangkaikan, mana tidak pisahkan jalan yang kita maksudkan syariat tadi dengan dirinya, sehingga disebut sabili rabbik. Bukan jalan ni banyak. Jalan hak selamat ni jalan Tuhan. Nak tahu lagu mana? Sunnah Nabi. Supaya para hamba tahu bahawa dialah yang telah membuatnya, dan bahawa tidak ada sesuatu pun yang boleh menghantar manusia menuju pada redha Allah selain daripada jalan yang Allah telah tetapkan. Jadi nak tahu jalan Allah yang mana kali ikut hak ni saja. Seolah-olahnya Allah nak kata gini. Hak ni ya, jalan ni ya, hadza sabili. Ini jalanku, Nabi kata. Jangan ikut lain. Jalan lain tu banyak. Hadis tu kat Nabi garis atas dia. Garis tengah, hadza sabili. Lepas tu Nabi garis pula di tepi kiri kanan tu banyaklah. Kalau kamu ikut jalan fatafarraqa bikum. Kalau kamu tidak ikut mana ada kiri kanan, dia akan memporak-perandakan kamu. Jalan aku tengah ni. Itu maksud dia.
Jadi kalau kita ikut cara yang lain daripada cara Rasul, tak akan sampai kita kepada redha Allah. Ayat di atas pada asalnya merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada nabi pilihannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat tersebut Allah memerintahkan nabi untuk berdakwah menuju jalan Tuhannya. Dan nabi ini adalah al-amin, seorang yang sangat dipercayai. Dan selain daripada akhlaknya baik, dia juga ada dijaga oleh Allah dalam konteks maksum itu. Maksum ni Allah, cara Allah jaga tu kita sebut istilah maksum. Allah jaga lah. Maksum Nabi mana Allah jaga. Dalam bab penyampaian agama dia tak akan salah. Tu. Sehingga tidaklah Nabi meninggalkan sesuatu di antara jalan Tuhannya kecuali beliau pasti akan royak, maklum. Bahkan dia dakwah pula kita. Sebab tu perkara ni kalau dalam bab ibadat ke apa ni kita ikut saja. Bab lain hak tu boleh. Setengah-setengah dia beri peluang kepada kita untuk guna akal kita. Hak tu dalam bab keduniaan. Tu pun tak boleh bercanggah dengan prinsip syariat. Tapi dalam bab ibadat ngaji biar faham ikut. Hak tu bab ittiba, ikut saja. Dengan demikian kita tahu bahawa apa saja yang tidak diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tak termasuk dalam sabili rabbik, tak termasuk dalam sabili rabbik. Sehingga dengan ini dan banyak lagi lah hak seperti ini kita mendapatkan petunjuk tentang perbezaan di antara yang hak dan yang batil, petunjuk dengan kesesatan, serta antara dai-dai Allah dengan dai-dai syaitan. Sebab dai syaitan pun ada juga. Dia hanya ajak orang kepada supaya jangan buat hak Nabi, walaupun nampak nak serupa dah, tapi jangan wisupa. Serupa tu dia tak sih. Dia nampak nak serupa, tapi jangan wisupa. Na'udzubillah min zalik. Ini syaitan ni halus dia punya tipu daya dia. Sikit saja dia buat jadi tak serupa lagi. Sebab itulah ulama telah buat kena pasti umumnya manusia jadi sesat kalau dia tidak ikut cara sahabat. Sebab sahabat tu tepat dalam bab pengikut Rasul, diiktiraf oleh Rasul sendiri dan oleh Allah. Sahabat itulah tepat ikutan kita. Kalau tak ikut waktu sesat. Kadang-kadang manusia sesat ni dia jadi cerdik juga. Kalau kita ayat gini, dia kata ada juga tak semestinya hak Rasulullah tak ayat tu maknanya tak boleh. Tu dia jadi pandai. Jadi kalau nak sesat dia jadi pandai. Auta lah sebenarnya. Dia jadi pandai. Kecek jadi pandai. Kalau bak lain bodoh. Kuasa nunggunya tapi dalam bak nak sesat jadi pandai. Jadi gitu. Macam-macam lah. Padahalnya kita kata dah Nabi buat gitu lah. Hak tu tak ada, dia jadi tak ada khilaf tu kalau gitu tu. Bila kita Nabi buat gini, kita buat gini. Ni dalam bab ibadat ni. Dia jadi tak ada khilaf. Kecuali sesuatu yang memang Nabi maksudkan khilaf. Untuk rahmat kepada kita, nak buat gini boleh, nak buat gitu boleh, memang sengaja. Dia akan jadilah. Sebab itulah ulama kita sebut khilaf ni dia berasas pada pemahaman dalil. Ni kalau dalil tak ada khilaf kau jalan mana? Cuba ya. Dalil tak ada, tiba-tiba khilaf. Tu tak panggil khilaf tu. Patut panggil kamu ustaz. Kita pun niat dah tak sebut, malah sebut lah. Gitu lah. Gitu gitulah. Maka sesiapa yang menyeru kepada apa yang diserukan oleh Rasulullah, berarti dia termasuk dai-dai Allah yang menyeru kepada hak dan hidayah. Ni acak kali menanam dengan ni anak sebut ni, nak sebut. Yalah bawa kita ni pun ramai tua pada anak dah kita ni. Kira-kiranya kubur kata mari dah tu Anas di pun. Mana kita kena kecek terang. Kena kecek terang. Dia jelas. Anak biasa jumpa bapa ustaz. Tanpa tak semena-mena lah contoh ni. Dia kata Ustaz Din, dia kata kalau buat gini pun ikut Nabi juga. Anak kata gapo dia gini tu. Cuba mari contoh dia buat contoh lah. Anda malah sebut lah kat gapo dia. Dia kata dia sebut, dia kata ni pun ikut dia. Semua ikut Nabi belaka bawa kita ni kata. Anak kata ikut Nabi apa maksud? Ikut Nabi ni serupa lah. Sehingga Sayyidina Ali tu masa bersin tak boleh tukar tu baca ayat tu. Baca lain walaupun Nabi juga tak boleh. Sebab Nabi baca sini-sini.
Ada nak kena ingat ada tak? Satu amalan tu kan Nabi buat sini, gini Nabi buat. Dia tak boleh tukar. Subhanallah banyak Nabi sebut. Tapi hak lepas maya apa dia kata 33 kali. Ana tidak nafikan kalau nak baca lebih pada, tapi kak apa Nabi buat 33 kali. Tapi tempat lain tak ayat gitu. Banyak subhanallah dia sebut tempat lain. Ya kan dia suruh pada kita nak baca. Tapi apa lepas maya 33 kali, 33 lepas cukup dengan la ilaha illallah. Cukup 100. Dia nak uji kita lah tu. Mengikut dah aku ayat. Oh kita ni berat menalah ni hadrat. Kadang-kadang kita pusing tengok. Sikit lagi bini nak beranak pun azal. Tengok percaya. Doktor kata 3 cm dah. Allahu Akbar sikit lagi. Tengok tak percaya. Kalau lok kepada bapak kita lah. Kalau tak boleh nak kawal, main-main tidak. Jangan main. Kejut budak berkejut. Nak masuk kuasa sudi. Ketua pelajar pun hazai. Allahu Akbar misalnya. Ini cerita masa anak duduk sana. Jadi seorang ayah tanya, "Ana boleh ke Ustaz?" Dia kata sekolah ni sebelum ni tukar dah. Sebelum ni raditu billahi rabba. Lepas tu yahanana itu tukar. Lepas tu yahanana. Lepas tu nak masuk kuasa dia azan. Ni cerita sebelum Covid lah. Padahal kita semua tahu bahawa azan ni untuk solat. Solat sendiri pun kilah lagi solat lagu mana azan tu. Tak itu masjid tak boleh azan. Solat juga. Tu baik buat tu nak masuk TV3. Nak masuk TV3 boleh kira kita takut masuk tempat lain. Tu kita masuk tempat lain tu nanya. Benda-benda gitu hadirat. Agama Islam ni milik Allah. Dan Allah sampai ke Islam kepada kita melalui rasul dia. Dan rasul dia tu rasul terakhir seorang tu ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dua. Tidak dua. Sebab itulah ni dalam buku yang anda baca, beberapa buah buku lah, kita sebut dalam bahasa kita takdir Allah. Kenapa kalau ajaran Tuhan betul-betul daripada Nabi semua orang tahu. Kalau ajaran Tuhan betul-betul daripada Nabi, mana-mana pun ada. Itu cara Allah nak ayatnya sifat hak benar. Sifat hak benar. Sifat hak ajaran daripada Nabi, mana-mana pun ada. Tak seru ayat. Baca suratul Kahfi misalnya dah. Mana-mana pun baca. Tidak Indonesia saja. Bahawa tu jelas. Hak hari Jumaat tu lah malam tu. Tu. Tak apalah tu. Jadi tu. Benar jelas. Nabi buat. Jadi kita kena buat lagu tu. Jangan ubah sikit pun. Kalau ubah, dia jadi beza selalu. Beza tahu tak sih? Dan sesiapa yang menyeru kepada yang tidak diserukan oleh Rasulullah, anak kata hak ni hak prinsip, hak asas. Kena pegang sungguh ni. Dan sesiapa yang menyeru kepada apa yang tidak diserukan oleh Rasulullah, maka itu termasuk dai syaitan. Yang menyeru kepada kebatilan dan kesesatan. Oleh kerana itu, seorang Muslim yang mengikuti Rasulullah akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendakwahkan setiap yang diketahui dari jalan Tuhannya. Ana pun tengok tadi sebelum hari tu. Ni nak ayat biarlah kita sebut cakap dalam isu kita. Sebab kalau kita bincang tidak isu kita, jadi orang tak faham. Orang sekitar lah ni, bila dia tengok salah satu bentuk takwil dia akan cuba nak suruh kita sebut hukum. Baik, tak boleh kau kalau azan masa tahun baru tu haram kau, dosa kau. Setahu mana? Bagian bila menimbulkan fitnah dia jadi gitu. Sebabnya ada seorang ustaz lah dia masuk. Dia ada orang atas kanan. Dia kata kalau tidak haram mana haram. Kita nak memperkenalkan dalam konteks kita ni, kita nak memperkenalkan satu istilah hak Nabi sebut, iaitu khilaf sunnah. Tak serupa dengan Nabi, bercanggah dengan Nabi ajar ni, memang haram sebenarnya. Memang haram. Cuma secara umumnya. Tapi ada juga kadang-kadang beza tu dia jadi makruh, kadang-kadang ada beza tu siapa. Tapi hak ni lagu mana? Tu. Jadi khilaf sunnah tu kena tekan. Sebab tu dalam kalau kita belajar kita adalah salah hadis. Memang dia soal ni khilaf sunnah. Khilaf sunnah ni berat. Walaupun kita tidak letak hukum haram, kita tak letak hukum haram pun tak. Kadang-kadang orang tak berani letak hukum haram. Banyak kita jumpa. Tapi khilaf sunnah. Apa dia? Misalnya,
Contoh khilaf sunnah. Misalnya kita maya dua rakaat pertama tu lah. Rakaat pertama kita baca qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua kita baca qul a'udzu birabbil falaq. Semua kata sah, tapi khilaf sunnah. Apa tu? Sebab Nabi tak baca naik gitu ayat gitu. Orang khilaf sunnah. Sah maya. Kita nak ke khilaf sunnah walaupun tidak haram pun. Nah. Kalau kita tahu. Lepas tu jenis khilaf gitu tu kan kalau kita pada mak kita tak akan buat sesuatu yang khilaf dengan kehendak mak kita. Tiba-tiba banyak nak khilaf sunnah tapi tak apa, tidak bunyi saya ke Nabi. Buat tu gak perdana belaka buat. No. Tapi banyak sungguh khilaf sunnah. Kenapa tu? Sebab tu bagaimana isu pendidikan, isu penyampaian maklumat. Ana pernah tanya guru ana ustaz mana? Maulana ana tanya lagu mana ustaz? Kalau kita baca gini, sebab kita duk tengok hadis duk bijak ulama, memang Nabi baca secara menurun, kecuali kita baca qul a'udzu birabbin nas, lepas tu kita baca kita tahu surah Ala Imran. Tak apa, dia ada tu alergi, dia mesti gitu. Tapi kalau rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, tiba-tiba rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, suratul falaq itu boleh sahlah ke, tetapi khilaf sunnah. Bahkan guru saya pernah kata, jahilna tu kalau buat gitu. Saya tak ada seorang pun kata tak baca pun sah ayat ni. Misalnya tak baca. Tak saya baca. Dah ada kitab fiqh kata tak apa, tak baca sah juga. Tak baca. Patut ke dia? Lagu tu ke Nabi sembahyang. Tu khilaf sunnah, sebab sunnah Nabi baca. Khilaf sunnah ni berat. Orang saya ke Nabi dia tak akan buat khilaf gitu. Cuba kat didik masyarakat molek gitu. Ni gapo-gapo haram ke? No. Kita pun kadang-kadang gerai juga tu. Haram kau dia tanya. Dia kata khilaf sunnah ni setara mana dia kata? Nampak jahil ada. Kadang-kadang khilaf dengan pok akan dapat dah. Tu baik khilaf tahu. Budak ni japuk macam. Tu cek tu khilaf tu. Siapa tu. Tak boleh. Walaupun sikit nampak. Kita tengok ulama kita dulu beza bila sebut ulama kita dalam kitab. Nak buat perumpamaan binatang yang nampak kotor zahir tapi halal, nak sebut ayat kapung, ulama kata cuba elok bab Nabi makan ayat kapung. Kau nak sebut binatang lain, nak ayatnya tak siwi nampak khilaf tu, tak siwi nampak kurang adab tu. Ni dari satu sudut nampak beradab dengan Nabi, nampak saya, tapi dari sudut lain apa jadilah tu. Sebabnya ada istilah khilaf sunnah ni orang kita tidak guna dengan secara meluas, sedangkan itu pendidikan dalam agama. Misalnya ada pelajar kita baca Taha Allahu Akbar, sah ayat dia baca maya. Ada awak kerja lagi tu terawak nak tahu. Alif lam mim ra Allahu Akbar, patut tahu pula. Lagu tu 10 minit beres lapar kat mai tarawih baca sah ayat. Inna ataina tu 3 rakaat. Lepas tu tambah rakaat ayat lain sah lagi misalnya. Lepas dah. Sah ke tak? Sah. Banyak sebenarnya perkara. Sebab tu dalam fiqh dia nak ya boleh. Misalnya Anas sebut Anas sebut sah lagi. Biar kita faham. Ni pendidikan. Dalam kitab fiqh kan boleh. Dalam kitab fiqh kan boleh. Pada 10 Zulhijjah kan kita korban tu kan, kita niat akikah. Boleh. Niat akikah tu ambil satu bahagian. Sedangkan akikah ni kambing. Tapi tidak kambing. Dia ambil segi daripada memang dalam kitab fiqh sah. Masalah sekarang ulama hadis hak dia bicara kata ada ke Nabi buat sah ya. Sahabat kau buat itu tak ada seorang habuk. Cuma dalam kitab fiqh sah. Okey, baik sekarang ni kita ni mudah dilema. Nanggu mana ni kata ada dalam fiqh kata boleh. Dia tak erti baca kitab tu nak ayat boleh harus. Hak Nabi buat lagu mana? Awak nak pakai hak harus hak orang panggil boleh juga, kau nak buat hak terang Nabi buat. Baik. Sebab tu kita kena faham. Sebab tanah dia kena guna istilah ni. Hak mana yang dikatakan baik dalam bab tadi? Kita kata kita niat akikah dengan ambil satu bahagian kurban. Hak tu dia tidak panggil nas. Hak nasnya kambing. Hak tu nas. Boleh faham tak? Hak nas hak jelas Nabi buat. Hak tu secara nas. Hak tu nas. Hak sani tu orang panggil kias. Tiba-tiba antara kias dengan nas nak ambil kias. Bagi anak memang boleh segi fiqh boleh. Ni anak ayat minggu depan mana istiah mari pakai luar pendek lah ke dia punya bawah dari lutut maya tu imam dengan amu pakai ke boleh tak boleh tapi syar'i tak boleh lah buat 3 suku tu yang tidak 3 keluar boleh tak kalau sanggup anak pun nak pakai anak ada luar tu
Lepas tu kata, dalam kitab fiqh tak boleh. Lepas tu tak akapiyah. Tak akapiyah tak boleh jadi email. Tengok tak reti. Lepas tu dia kata harus boleh juga. Boleh, benda khilaf. Benda khilaf. Kalau pakai akad tangan awak, kita terah kali. Masuk YouTube. Masjid Amir. Perubahan mendadak ni. Mungkin perubahan ni azam 2024. Sah ke tak mayat? Sah. Apa kita ni kita tidak kira lagu tu. Kita nak kiranya Nabi buat lagu mana hak salafus salih sahabat hak jadi ikut tak ummah tu. Hak Quran kata khairu ummah ukhrijat lina hak lagu mana? Pelik ada. Baik, ana nak tamu lagi. Mari pun tak ingat nak sebut ni. Dah apa siapa 2400 tahun baru tubik ni. Apa? Sebelum tu tak ada telitah. Cudi-cudi pada kita orang dulu. Dalam bab agama. Tak telitah sahabat. Telitah sama kita. Apa jadi gitu tu? Kau Tuhan nak ayat kita ni bergerak. Kau bergerak. Cuba fikir. Na'udzubillah ni. Na'udzubillah. Kita berlepas diri daripada tu. Kita tak mau terlibat. Jangan kita nampak ekonomi yang besarnya. Jangan nampak ekonomi kita, duit kita gini. Hak tu yang nampak besar. Hak ni untuk kehidupan akhirat kita ni. Ekonomi jatuh kalau kita betul dengan Tuhan. Dah selamat lagi akhirat kita. Kadang-kadang Allah nak uji kita ekonomi ni. Tapi hak ni tak boleh hak ni. Bab agama ni azal tu sabit dengan nas. Lemah. Baik. Gitulah. Kita ambil sikit pun habis satu lagi. Baik, seterusnya tak habis lagi tu tak. Dan oleh kerana itu seorang Muslim yang sebenar yang mengikuti Rasulullah, dia akan mengerahkan segenap kemampuan dan tenaga untuk mendakwahkan setiap yang dia tahu dari jalan Tuhannya. Jika setiap individu dari kalangan orang Islam menjalankan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dia. Ni perhati molek ni. Kalau setiap orang Islam itu menjalankan dakwah ni, kita nak bincang ni, sesuai dengan kemampuan dia, dia akan jadi terang agama Allah ni. Ni hadirat kalau bab politik apuk kata 4 hari seminggu tak habis lagi. Benda kecil lah. Tapi kalau ni senyap. Terbaik kecek macam-macam pulaknya timbuk. Dia ada gelar redah hidup cadan ni. Jadi terang agama Allah bagi orang yang menempuhnya. Ilmu akan tersebar di kalangan orang Islam dan jalan-jalan kebatilan akan sepi dari da'i-da'i syaitan itu. Sebab tu bagi anak kena jelas tu khilaf sunnah ni berat. Dan Nabi buat lagu ni, kita buat lagu ni, tu khilaf lah tu. Apa tak buat hak Nabi buatnya? Kecuali awak anggap hak orang lain tu lebih baik. Kalau awak anggap gitu, awak kena semak balik iman awak kepada Rasul. Na'udzubillah min zalik. Baik, jadi minggu depan kita akan sambung bab ni lagi. Lama habis lagu ni. Kita di belum lama ni. Tak apalah. InsyaAllah tak ada satu purnama lagi akan habislah kita ni insyaAllah. Mungkin 2-3 siri lagi ataupun 2 siri habislah insyaAllah. Jadi dengan sedikit maklumat yang kita bincang pada petang ni, mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi untuk pamer ke sunnah dalam kehidupan insyaAllah. Ni untuk maklumat ni kita berhenti setakat tu dulu. Cuma untuk makluman, kitab yang kita akan gunakan Minhajul Qasidin itu bagi hak tak ada lagi, sebab kitab ni sebab ada kitab hak akan sapal hari Isnin pagi tu tak pagi. Jadi kalau ada siapa dia nak kitab tu masih ada ruang lagi. Kalau ada hari ni, mana hari Isnin hari kita ngaji fiqh sirah tu boleh ambil sini. Harga RM65 tu siapa tak ada lagi lah. Ataupun siapa dia ada dah pun dia nak uji kat orang lain, dia nak pahala lebih uji kat orang lain untuk ngaji boleh juga, boleh ada lah. InsyaAllah hari Isnin siapa bersama dengan kitab lain. Okey, itu sebagai peringatan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.